Assalamualaikum, kita kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, Isnin 1 April. Cantik tadi ya, Isnin 1 April. Dan kita ke fasa yang amat kritikal iaitu 10 Ramadan yang terakhir. Hari ini 21 Ramadan. Dan pastinya kita pun nak melipat gandakan segala amal, ganjaran pahala kita. Dan kita juga insya-Allah nak mengejar malam Lailatul Qadar. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan diberi kesempatan dan berpeluang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, saya percaya bahawa dalam kehidupan ini tak ada benda yang tunggu dapat. Betul. Semua harus kita usahakan ya. Jadi kita harapkan supaya ada jadual yang dapat kita perincikan, bangun lebih awal. Kalau sebenarnya kita macam tidur awal, kali ini cubalah kopi ke apa saja yang dapat membangunkan kita, sebab banyak benda kita buat. Kita boleh bayar zakat, kita boleh sebut tentang zakat ni kan. Teringat takut ada yang terlupa ataupun hujung-hujung baru kita nak selesaikan. Baru nak bayar. Okay. Kita sebenarnya nak ingatkan jugalah kepada penonton-penonton MHI yang budiman, kalau anda masih lagi belum menunaikan salah satu tanggungjawab kita untuk membayar zakat fitrah, jadi inilah masanya, kerana kita kalau boleh tak naklah tunggu di saat-saat akhir, sebab ianya akan menyukarkanlah kerja para amil kita nak mengagihkan sumbangan zakat itu sendiri, kan Fetri? Baik, Rena makan beras apa? Saya makan, saya tak tahulah, selalu saya bayar yang harga RM14 tu. So kita lebihkan sikit pun tak apalah kan. Kita rujuk mana yang setiap negeri mungkin berbeza sikit dari segi jumlahnya. Ada boleh rujuklah demi menjaga, sebab ini kewajipan ya, bukan sunat, bukan suka-suka, bukan kita rasa macam ada duit buatlah, tapi kena tahu kadar kemampuan kita dan dapat kita laksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah bila kita berzakat ni, rezeki lebih makmur, lebih bercambah dan hidup lebih berkah kerana kita laksanakan tuntutan rukun Islam. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan topik hari ini, kita nak cerita tentang keselamatan dan bagaimana kita nak mensejahterakan komuniti kita bersama dengan PDRM. Namun sebelum itu, kami juga nak kongsikanlah satu bingkisan ini yang sangat istimewa berkenaan dengan menyantuni komuniti Surau Raudatul Firdaus di Alam Budiman. Pakcik pergi. Nampak awak pergi hari itu. Sebab nak kacau tunggu pada 3 jam. Ya. Kuzi kambing lagi, kemudian dalca lagi. Pengalaman. Kaum ibu tadarus, kemudian mereka potong nanas, potong cili, potong semua. Dan saya difahamkan surau ini antara yang sangat makmur. Sejak PKP lagi, mereka ada saja ruang untuk mengimarahkan surau. Surau ni saya rasa macam saya masuk pun ada satu vibes yang berbeza. Aura yang berbeza. Sebab mungkin pelibatan daripada jemaah yang sangat committed untuk membangunkan surau ini. Kita saksikanlah. Silakan. Baik, seawal waktu pagi nampaknya jemaah telah pun berkumpul di Surau Raudatul Firdaus ini untuk buat persiapan bagi berbuka, kerana mengambil masa agak lama lah untuk siapkan daging ini. Jadi saya lihat biasa yang datang inilah kaum bapa ya, yang telah pun saya lihat golongan dewasa, yang veteran, tapi ada juga kanak-kanak dan juga orang muda yang turut sama menyumbang tenaga untuk memberi sumbangan kepada jemaah. Okey, baik, kalau kita lihat anak muda yang bersama, namanya Muhammad Khalid. Okey, Khalid berusia 17 tahun. Jadi macam mana boleh terpanggil untuk bersama dengan jemaah di surau untuk tolong-menolong di sini? Sebab ibu suruh. Ibu suruh ya. Bermula dengan suruhan ibu, nanti insya-Allah akan menjadi budaya kita sentiasa berada di surau. Baik, selain itu kita lihat ni proses untuk membuat menu apa ni? Tuan dapat ceritakan menu apa kita nak buat? Ya, dalca daging. Dalca daging. Biasa berapa jam siap? Ini dalam 3 jam lah. 3 jam ya? Oh, di sebelah sana? Ini kuzi daging. Mungkin lebih lama lagi masa yang diperlukan untuk siap. Sama juga 3 jam. 3 jam. Jadi sekarang ni lebih kurang 11 pagi, 12.12 insya-Allah siap ya. Okey, baik, selepas kita buat dalca daging, jadi dianggarkan untuk makan berapa orang agaknya? Kita buat dalam 400 orang makan untuk standby malam ni, 400 orang. Biasa memang setiap malam kita buat 400 orang makan. Sambil-sambil chef ni, apa mungkin ada petua ke untuk memastikan kelazatan yang kalau kita berpuasa ni tak dapat rasa kan? Mungkin pengalaman lah dapat membantu untuk menyedapkan daging ni. Pertama kita kena buat persiapan awal lah. Sebab apabila kita siap untuk dimasak, kita ada grace period dalam 4 ke 5 jam baru boleh dihidangkan. Baru tekstur tu, daging tu lembut dan rasa tu meresap.
biasanya saya akan serve tu 4-5 jam sebelum serve tu daging memang dah siap masak. Bukan terus makan, lepas masak terus makan tak. Oh, dia memang begitu ya. Ada tempoh dia tadi disebutkan grace period. Anggarkan pukul 2 ni siap, sesuailah untuk juadah bulan puasa nanti. Buka puasa nanti. Itu dia antara tips yang diberikan oleh chef ya. Jadi 3 jam ni mencabar, sebab itu dia adakan ramai jemaah yang datang untuk memastikan kita sentiasa menyumbang tenaga untuk berbuka banyak pahalanya. Jadi tuan, macam mana melihat kerjasama sebab kita di kawasan bandar kan? Penting untuk ada jemaah yang satu hati untuk tujuan Imarah Surau ni. Okey, Assalamualaikum. Memang kita nak pupuk ni daripada awal lah. Bukan dia tiba-tiba jadi macam ni. Pupuk daripada awal, mungkin makan masa 2-3 tahun. Nampak dia kesinambungan antara jawatankuasa dan juga karya setempat. Pupuk dalam makan masa dalam 2-3 tahun dah baru kita dapat kesaksian macam ni. Ya, itu dia. Sebenarnya kita diuji dengan COVID-19 semua kan? Jadi banyak orang yang terhalang ke surau. Kali ini nampaknya semua penuh dan juga bersemarak. Jadi apa harapan supaya anak-anak kecil ni yang melihat ayah-ayah mereka kerjasama di surau dapat juga inspirasi untuk terus dekat dengan surau dan masjid? Ya, kita juga ada kaedah nak tarik budak-budak anak kecil ni. Contohnya macam surau kita, surau Al-Iman, kita bagi token pada mereka yang solat subuh berjemaah setiap hari Ahad. Bagi token lah dalam bentuk RM5 seorang. Supaya satu penggalak bagi mereka datang. Bila mana anak datang, ayah pun automatik akan datang. Itu cara kita, kaedah kita lah yang kita buat. Okay, baik, ini baru permulaan. InsyaAllah kita mengharapkan lebih banyak sumbangan untuk agama melalui aktiviti sebegini. Kerana tidak dilihat kecil ataupun besar sumbangan, tapi keikhlasan untuk membantu agama Islam yang suci dan juga imarah di bulan Ramadan yang mulia. Khalaqal insana min 'alaq. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lazimnya, aktiviti kerohanian yang sering dilakukan ketika bulan Ramadan ialah tadarus Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk membaca Al-Quran kerana bukan sahaja ganjaran pahala yang menanti, tetapi banyak lagi manfaat untuk pembacanya. Pukulan kompang turut memecahkan suasana. Tidak kira tua maupun muda, mereka sama-sama berlatih berkompang untuk sebarang majlis keramaian yang akan datang. Selain mengangkat permainan tradisional kompang ini agar tidak ditelan zaman. Persediaan untuk iftar mula dilakukan sejam sebelum maghrib. Waktu inilah kerjasama antara jawatankuasa dan ahli-ahli karya surau saling bantu-membantu menghidangkan makanan ke dalam talam berjumlah lebih 100 talam sekali iftar bagi lebih 400 orang makan. Difahamkan, surau ini mengamalkan iftar dalam talam untuk mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain selain memudahkan sesi mengemas nanti. Surau ini juga mempunyai 12 petugas cilik dalam membantu menghidangkan minuman dan mengedarkan karung derma bergerak agar mereka mempunyai sifat ringan tulang. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Azan maghrib mula berkumandang. Saya turut merasai nikmat iftar bersama karya surau dengan penuh rasa syukur dan sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Tidak lupa juga kepada mereka yang memerlukan. Pihak surau dan ahli-ahli karya turut memberi sumbangan kepada 27 anak yatim. Sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka di hari yang mulia ini.
Inisiatif yang baik apabila jawatan kuasa surau mengadakan aktiviti santai iaitu mengurut selama 1 minit bagi membantu menghilangkan rasa mengantuk sebelum mula solat tarawih berjemaah. Sama-samalah kita mengimarahkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan pengisian aktiviti yang lebih bermanfaat seperti ini antara umat Islam. Saya suka part yang akhir tu. Pakcik-pakcik ke budak-budak ke semuanya nampak begitu dekat lah. Sesuai dengan tempat di alam budiman. Betul. Orangnya pun budiman dan suranya pun makmur, bahagia insya-Allah. Inilah yang kita mahukan, bagaimana komuniti setempat itu boleh mengimarahkan sesebuah masjid ataupun surau. Dan kita juga sekejap lagi nak bincangkan berkenaan dengan keselamatan diutamakan komuniti sejahtera. Ya, untuk membantaras jenayah. Selepas ini di MHI terus bersama kami. Baik, kembali di MHI dan kita nak fokus kepada komuniti. Hidup komuniti memang mencabar sebab memerlukan pada satu ikatan yang kuat, ya. Betul. Kalau kita hidup seorang dalam hutan ke, itu lain kira. Tapi ini komuniti ada banyak yang perlu kita perjuangkan dan fahami untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Bila menyentuh tentang keselamatan ini, salah satu perkara ataupun salah satu benda yang paling menjadi ketakutan dan kerisauan dalam kalangan komuniti itu sendiri adalah berkenaan dengan kes-kes jenayah. Jadi hari ini kita nak bercerita lebih lanjut bagaimana pihak komuniti sendiri boleh terbabit ataupun menjalankan tanggungjawab mereka untuk sama-sama membanteras jenayah bersama dengan PDRM. Hari ini kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan keselamatan diutamakan komuniti sejahtera. Kita nak perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini yang dihormati Si Datuk Wan Hassan Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Rina. Terima kasih. Datuk ceria hari ini, ya. Ya, alhamdulillah. Ceria. Sebab ada benda penting nak dikabarkan kepada semua penonton. Alhamdulillah. Baik, kita masih agak terhad. Jadi terus saja kepada soalan yang pertama. Latar belakang Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, mungkin dapat Datuk perincikan tentang sejarah sikit. Okey, terima kasih Cik Fitri. Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ini ialah merupakan jabatan yang ke-8 ditubuhkan daripada 10 jabatan dalam PDRM lah. Di mana ditubuhkan dalam tahun 2014 dan tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-10. Dan bulan 5 ni masuk tahun yang ke-10 lah jabatan ini diwujudkan. Dan saya adalah merupakan pengarah yang ke-9. Jadi dengan kekuatan yang ada sekarang, pada mula diwujudkan dulu penjabatannya lebih kurang dalam 2,500, tetapi sekarang ini telah mencangkau 11,000 lebih dan pengisiannya dalam 10,000 lebih. Kita cuma kekurangan dalam 400 lebih kat anggota lah. Mereka ni sepenuh masa. Maksudnya? Sepenuh masa yang terlibat. Sekarang ni yang penjawatan penuh yang ada sekarang ni adalah 10,000 lebih lah. Yang lebih kurang dalam tak sampai 10% daripada jumlah keanggotaan polis penuhnya, ya. Polis ada 130,000 kan sekarang, kan. Jadi jabatan BJKK ni adalah sebahagiannya. Baik. Itu secara kalau kita lihat latar belakang jabatan itu sendiri. Tapi bila ada penubuhannya, Datuk, pasti kita nak tahu juga dari segi visinya, misinya dan bagaimana jabatan ini berfungsi untuk komuniti. Okey, Rina, kita tentunya setiap jabatan yang ditubuhkan itu ada visi dan visi tertentulah, kan. Betul. Jadi Jabatan Pencegahan Jenayah ini ditubuhkan adalah untuk jadikan sebagai peneraju utama program pencegahan jenayah dalam memastikan keadaan Malaysia ni aman dan sejahtera lah. Dan malakala visi jabatan ini juga adalah merupakan dalam usaha kita untuk mencegah jenayah secara holistik ke arah pewujudan ke komuniti sejahtera. Yes. Dalam mendukung visi dan misi ini, kita ada 6 fungsi utama jabatan. Kalau kita tengok, iaitu pertamanya ialah dari segi usaha kita bagaimana untuk mengurangkan kadar jenayah. Dan yang kedua juga ialah dalam usaha kita untuk memberi ataupun menghapuskan niat untuk melakukan jenayah juga dipertanggungjawab kepada jabatan ini untuk menguruskannya. Kita juga ialah menghapuskan peluang-peluang jenayah. Bagaimana kita menggemblengkan tenaga dan melalui jabatan dan masyarakat untuk menghapuskan peluang-peluang jenayah. Jabatan ini juga adalah merupakan jabatan yang berusaha untuk memperkasakan komuniti. Pelibatan komuniti dengan masyarakat dan dengan polis dan sebagainya adalah usaha untuk menerangi permasalahan jenayah. Dan juga kita juga adalah merupakan penasihat
secara langsungnya kepada komuniti. Maknanya dalam apa-apa program dan sebagainya, kita boleh memberi kemak konsultansi lah. Dan yang seterusnya ialah menangani persepsi negatif masyarakat lah. Tentunya ada masalah dan sebagainya, pandangan dan sebagainya. Dan jabatan ini dipertanggungjawabkan secara langsung untuk menetraliskan balik. Siapa Datuk untuk pandangan ni? Sebab kalau kita sebut tentang persepsi ni, untuk kita jernihkan, sekarang zaman digital, macam-macam tubahan, macam-macam. Jadi macam mana gerak kerja yang diatur sekali? Maksudnya kita mengharapkan bahawa penglibatan masyarakat secara langsung dalam program pencegahan ini dengan kerjasama yang jitu dan sebagainya, of course lah masyarakat bila rapat dengan polis ini dia akan lebih mesra dan ini dapat memberi pandangan. Yang saya tak langsung kerana dalam konten kita sekarang ni memang kita nyatakan bahawa setiap tahun Hari Polis tu dia punya slogan itu tak berubah. Maknanya polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi dalam apa program pencegahan dan sebagainya, penglibatan masyarakat itu adalah sesuatu yang perlu. Kerana polis dengan kekuatan 130,000 orang ini tidak cukup sebenarnya untuk menjaga secara total masyarakat di Malaysia ni menjangkau 33,000 sekarang ni. Tetapi kalau pelibatan yang serius, pelibatan yang mendalam daripada semua elemen masyarakat dan sebagainya, jadi kita untuk plan pencegahan untuk mengurangkan kadar jenayah itu akan lebih baiklah. Tapi Datuk, bagaimana Datuk melihat dari segi perjalanan pengoperasian itu sendiri di bawah jabatan ini? Masuk Nina? Pengoperasian untuk mengendalikan JPKK ini bagaimana? Kita ada dua wing pengoperasian. Satu wing ataupun satu cabang dia adalah kepada pencegahan jenayah secara total. Kita ada elemen of MPB, URB dan juga unit pelancong. And then di sebelahnya kita ada elemen-elemen bantuan, sokongan dan sebagainya. Umpamanya dari segi kalau kita tengok polis bantuan, kita ada PBR, kita ada suksis, kita ada kadet polis dan sebagainya. Itu adalah untuk wing pencegahan. Manakala untuk wing pencegahan yang secara tidak langsung dan yang berkomunikasi dengan masyarakat, kita ada dalam wing keselamatan komuniti kita untuk mengadakan pameran, engagement dengan masyarakat, untuk mengadakan ceramah, untuk membuat program-program kemasyarakatan dan sebagainya. Di samping yang saya nyatakan tadi lah, makna dua elemen yang terlibat di situ. Makna elemen pencegahan dan elemen bagaimana membuat engagement dengan masyarakat, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pelakuan jenayah dan sebagainya, supaya masyarakat lebih alert supaya pelakuan jenayah itu tidak berlaku lah. Baik, saya tertarik dengan VSP, Volunteer Smartphone Patrol. Jadi pastinya ada kesinambungan yang nak dicipta untuk kejayaan ni. Kita nampak sebenarnya kalau dulu Cik Puteri kita ada rakam kop sebenarnya. Jadi rakam kop. Jadi rakam kop telah di kesinambungannya mewujudkan volunteer smartphone. Itu smartphone petro ni. Dulu ahli-ahli rakam kop tu bila penggunaan implikasi volunteer smartphone ni diperkenalkan, jadi ahli rakam kop at that time ada lebih kurang dalam 600,000 tu dikonvert kepada volunteer smartphone. Jadi kalau kita tengok penggunaan volunteer smartphone ini, mana individu atau masyarakat perlu download aplikasi itu ke dalam telefon mereka ini. Betul. Mana download, kerajaan dah sediakan dia punya portal tu tadi, download masuk dan sebagainya, dan dia boleh digunakan. Dan 3 penggunaan yang kita nampak kat situ yang penting lah. Pertama ialah untuk membuat pengaduan. Pengaduan apa-apa kes lah, tak kira apa-apa kes, sama ada kes jenayah, kes penidada, kes perjudian, masalah rumah tangga dan sebagainya. Segala-gala boleh di-downloadkan, boleh digunakan aplikasi tersebut, hantar kepada pihak kita, dan saluran itu masuk ke bahagian CCC kita ataupun kita punya kawalan kontijen control center kita. Dan maklumat itu kita tengok channel ke mana. Kan, kalau perlu tindakan segera dan sebagainya, kita akan channel terus kepada DCC daerah, dan daerah akan kontak direct kepada frontliners kita, iaitu MPB dan URB di bawah itu, untuk melaksanakan tugas tersebut.
Dia juga boleh digunakan terutamanya untuk promosi hari raya lah. Cik Puteri kita nampak bahawa penggunaan Welia smartphone ini di mana keanggotaannya sekarang lah, keahliannya sekarang lebih kurang dalam 1.5 juta lebih lah. Jadi kalau kita tengok daripada tahun ke tahun dalam musim Op Selamat ni yang akan berlangsung sikit masa lagi. Jadi penggunaan ini kita mengharapkan masyarakat boleh download dan menggunalah, ambil kesempatan. Ambil manfaat ambil manfaat, laporkan untuk program balik kampung. Maknanya mereka nak balik kampung, mereka boleh isi dalam aplikasi tersebut dan send kepada kita. Dan maklumat itu kita akan perturunkan ke bawah kepada pihak rondaan kita, MPB dan URB kita yang ada di bawah yang menjaga lebih kurang 1,000 lebih sektor ni. Dan mereka akan kena pasti di mana alamat dan sebagainya itu tadi mereka akan buat rondaan. Dan untuk makluman memang cukup berfaedah. Kalau tahun lepas saja kita tengok yang mengisi ini lebih kurang dalam 6,000 lebih. Tapi tahun sebelum tu lebih. Saya pun tak tahu tahun lepas kenapa dia orang tapi ada juga yang mengisi borang-borang secara langsung di balai. Kerana dia ada dua kaedah. Tetapi kita menggalakkan mereka ini mengisi ini download senang menggunakan mudah praktikal ya. Dan kita tambah pula baru ni masa hari Op Selamat yang ke-20 baru ni, masa Op Selamat Tahun Baru Cina baru ni, kita lancarkan versi 2.0 yang menambahkan lagi satu butang panik. Iaitu bila berlaku apa-apa kecemasan dan sebagainya, menggunakan aplikasi itu tadi untuk maklum direct dan masuk kepada kita punya kawalan kontijen, dan kita akan terus ambil tindakan menghantar maklumat tersebut kepada pihak frontliners kita di bawah iaitu MPB URB ini untuk mengambil tindakan dan mendapat pelaporan apa tindakan yang sepatut dilakukan. Baik Datuk, bagaimana Datuk melihat sebenarnya dengan adanya aplikasi VSP ini kan, sebenarnya ia memerlukan adalah satu keperluan di mana memerlukan juga komitmen daripada masyarakat itu sendiri untuk terlibat secara aktif dari segi nak melaporkan ataupun macam Datuk cakap tadi balik kampung pun boleh terus isi form dan sebagainya. Bagaimana melihat kepentingannya untuk komuniti kita? Kita nampak sini bahawa penggunaan ini amat perlulah kan untuk masyarakat supaya kita nak supaya kerajaan dah gunakan platform menyediakan platform ini untuk masyarakat. Jadi kita mengharapkan masyarakat ambil peluang ini untuk kerana cukup berguna di sepanjang tempoh perayaan yang lalu sehingga sekarang, mana-mana pengisian melalui WSP ini rumah-rumah mereka insya-Allah terjamin selamat kerana tidak ada kes pecah rumah sepanjang tempoh yang Op Selamat ni dilakukan, baik Op Selamat Tahun Baru Cina ataupun Op Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maknanya mana yang lapor kepada kita itu Cik Puteri Rina memang tidak ada kes jenayah dan tidak ada kes pecah rumah. Ini yang mustahak. Jadi kita nak bahaya masyarakat itu melaporkan pada kita dan insya-Allah kita akan berusaha sedaya upaya mungkin frontliners kita akan membuat rondaan berkala 24 jam ini untuk menjaga apa yang dimaklumkan pada kita. Apakah mungkin tumpuan juga kepada kawasan panas, Datuk? Of course lah, kawasan-kawasan hotspot kita tak nafikan. Kita ada elemen, kita cuma bagi cuti dalam 10% saja. Maknanya kalau sekarang ni kekuatan MPV ataupun Mobile Patrol Vehicle dan juga URB, unit ronda memusatkan ni lebih kurang dalam 5,000 lebih lah campur dengan menjaga lebih kurang 1,057 sektor yang melibatkan MPV sebanyak 700 lebih dan melibatkan URB 300 lebih. Tapi kita bila berlaku pilihan hari raya macam gini kan. Jadi of course mereka ini lebih efektif lah, lebih orang kata agresif dan sebagainya, terpaksalah mengorbankan untuk beraya dengan keluarga dan sebagainya demi keselamatan macam tadi menjaga keselamatan. Saya tengok untuk ada pencapaian jenayah indeks tempoh selamat Hari Raya Aidilfitri 2022-2023. Jadi apa yang dapat Datuk simpulkan memang ada dari segi penurunan kadar jenayah. Kita tak nafikan bila kita buat operasi, kita tidak hanya frontliner saja bertindak secara langsung kerana kita juga terlibat dengan operasi-operasi bersepadu. JPJKK ini sebagai orang kata urustia ataupun sebagai penyelaras untuk melaksanakan operasi-operasi bersepadu yang melibatkan 10 jabatan lain. Di mana kita mengadakan ada sekatan jalan raya, ada pemeriksaan pocket op, ada operasi bersasar, operasi pok dadah dan sebagainya supaya kita nak bahawa keselamatan masyarakat dalam tempoh perayaan ini dalam keadaan terjamin dan selamat. Ada sebarang perancangan daripada jabatan ini sendiri, Datuk?
Maksudnya? Ya, perancangan yang sudah pun diatur oleh jabatan ini untuk memantapkan lagi lah unit ini. Perancangan yang ke hadapan kita tak nafikan bahawa kita akan sekarang ni dalam menginkriskan dari segi permohonan untuk body worn kamera dan sebagainya supaya menampakkan lebih kita punya keikhlasan kita dengan masyarakat dan sebagainya dengan teknologi-teknologi baru dan dengan sistem MyCat, dengan sistem pemantauan dalam retreat itu hari di Langkawi memang kita cadangkan kepada pihak kerajaan supaya proses pemantauan yang lebih rapi, lebih berkesan, mengharapkan supaya pekerja-pekerja kita di bawah tu dapat bekerja dengan lebih orang kata apa efisien lagi lah, hopefully lah dengan ada sistem pemantauan yang lebih berkesan. Ya, nampak Datuk memang betul tegas ya untuk pastikan kejayaan dapat dicapai. InsyaAllah. InsyaAllah Mbak Fitri. Okay, jadi pesan daripada warga kota sebab sekarang ni dah diam tak diam waktu berjalan pantas ya. Yes, kita pun dah masuk hari yang ke-21 ya. Betul. So untuk warga kota lah yang nak balik kampung dan sebagainya, of course lah kita perlu persediaan untuk balik kampung satu hal, dalam perjalanan satu hal, yang kesetujuan masa di kampung satu hal. Kalau nak balik ke kampung tu pastikanlah rumah dikunci berapi, jendela-jendela dicek dan sebagainya. Kadang-kadang kita kelang kabut dan sebagainya tertinggal. Dan lepas tu kunci-kunci pula kita pastikanlah rumah tu berkunci rapat dengan kunci-kunci yang kalau sebelum ni mungkin ada rumah tu rumah sewa dan sebagainya, tukarlah kunci baru dan sebagainya. Lepas tu kalau kita nak ni bagi tahu jiran sebelah dan sebagainya tentang berapa lama kita nak balik, kan? Sekurang-kurangnya jiran tahu bahawa kekosongan kita, kalau ada timer penggunaan masa di rumah, lampu dan sebagainya untuk malam, lagi baguslah. Supaya malam tu rumah terang dan sebagainya, menandakan ada orang lah. Kalau kita langgar surat khabar dan sebagainya pun, kalau boleh stop dululah masa tu, kalau pasal kita nampak surat khabar tu berlombok dan sebagainya, menunjukkan bahawa tak ada orang di rumah dan sebagainya. Kalau tengok dalam perjalanan pula, of course kita berjalan balik, kadang-kadang kita rushing, berhenti semayang ke, berhenti beli barang dan sebagainya, kita tertinggal. Anak-anak dalam kereta dengan kunci dia, kereta tak ni dan sebagainya. Ini juga memberi peluang kepada penjenayah-penjenayah yang boleh melakukan kesalahan jenayah. Manakala di rumah, selalunya di kampung kita ambil sambil lewa juga. Kan, kalau kita nak pergi melawat rumah keluarga dan sebagainya yang berdekatan, kita tak tutup pintu betul-betul kan. Kita main tinggal je macam tu. Kadang-kadang di rumah kunci kereta tak dicabut, kunci motosikal tak dibuka dan sebagainya. Jadi penjeraian ni ada di mana-mana. Tak kira di bandar ataupun tak kira di kampung. Jadi kita kena selalu alert dan selalu beringatlah. InsyaAllah kesanan yang baik dan bermakna untuk masyarakat. Yang dihormati CP Datuk Wan Hassan Wan Ahmad, Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, memberikan banyak sekali visi misi perancangan untuk kita kekalkan sejahtera dalam momentum komuniti yang muhibah ini. Terima kasih sekali lagi Datuk. Dan pastinya kita nak kongsikan satu lagi bingkisan istimewa ini berkenaan dengan celik tajwid bersama dengan Dai Hidayuh. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita insya-Allah akan bersama-sama dalam celik tajwid. Dan spesialnya dengan para penonton semua, sebab hari ini kita akan rangkumkan 3 hukum dalam satu siri. Apa tu agak-agak? Iaitu hukum izhar. Itu pertama, kita ada izhar halki, kita ada izhar syafawi dan kita juga ada izhar mutlak. Jadi jom, untuk awal saya nak kita tengok dalam juzuk amma. Jadi para penonton, jom sama-sama kita buka Mushaf Al-Quran, kita tengok suratul Ikhlas. Kita tengok ada 2 hukum izhar dalam ayat ni. Jadi jom, kepada sahabat-sahabat kita, saya nak tanya kat mana agak-agaknya 2 hukum yang kita sedang bincangkan ni. Ayat ke berapa? Ayat ke-3. Betul. Dan keempat. Saya nak dengar bacaan setiap orang, tapi saya baca dulu, boleh? Okey, para penonton pun jom sama-sama kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, mim mati berjumpa dengan ya. Agak-agak tu hukum apa? Izhar
izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf izhar, yang mana izhar syafawi ni yang kita sebutkan dia tidak dibaca secara dengung, dibaca secara jelas. Baik, itu ayat ketiga. Kita tengok pula ayat yang keempat. Kita tengok sama-sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kat sini apa? Izhar halki. Masya Allah, betul. Jadi di sini adalah tanwin bertemu dengan huruf alif ataupun hamzah. Baik. Jadi secara mudahnya para penonton, izhar ni adalah bacaan tajwid yang kita kata bacaan kena jelas. Jadi maksud izhar halki adalah izhar bacaan jelas, halki yang mana huruf tu datangnya daripada kerongkong. Manakala izhar syafawi bacaan jelas yang bunyi ataupun bacaan datang daripada bibir. Sebab itulah seronoknya adalah izhar syafawi kita kata mim mati jumpa satu huruf je. Ba huruf bibir. Manakala huruf izhar halki ada 6 para penonton semua. Jom kita ingat sama-sama. 6 tu apa? Mula dengan hamzah, kemudian ha dhamir, ha pedas, ain, kha dan ghin. Cukup tak 6? Cukup. Jadi jom saya nak dengar sahabat-sahabat kita bersama-sama di sini untuk bacaan ayat surah Al-Ikhlas ayat ketiga dan keempat. Jom kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, alhamdulillah. Kita sama sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Baik, jadi secara mudah untuk kita faham, bacaannya kena jelas. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Okey Ustazah, saya nak tanya, apakah contoh untuk izhar mutlak? Jadi izhar mutlak ini pun sama juga para penonton. Bacaannya adalah tidak dengung dan perlu jelas. Tapi special sebab izhar mutlak ada 4 sahaja dalam Al-Quran. Antaranya adalah dalam kalimah ad-dunya. Yang kedua adalah sinwanun, bunyanun. Dan yang akhir yang keempat adalah qinwanun. Moga-moga kita lebih celik tajwid insya-Allah dengan ketiga-tiga hukum izhar yang baru kita bincangkan sebentar tadi. Moga dapat manfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Itu dia suara yang semangat untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra untuk kita gemilangkan sisi tahfiz di Malaysia. Dan saya nak bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang yang merupakan jurucakap bagi MTS FAS. Okay, nampaknya berkembang maju Ustaz ya. Okey, hari ini kita juga nak menyemarakkan lagi sumbangan infak tapi tadi 10 malam terakhir ini. Jadi kalau sekarang ni kita tengok macam orang kata pinjam 100 kan. Kali ini kita nak infakkan 100. Jadi mungkin dapat Ustaz ceritakan bagi 100 dapat nilaian yang besar. Juta-juta nilainya. Dapat Ustaz perincikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Terima kasih sahabat saya Fitri dan kepada semua penonton MHI
Alhamdulillah kita berada di 10 akhir Ramadan. Saya nak ajak yang sedang menonton, jom sebut sama-sama saya, Alhamdulillah. Allah panjangkan umur kita, masih dapat berada sampai ke hujung Ramadan. Malam tadi berterawih, dapat puasa hari ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala pilih kita untuk mendapat Lailatul Qadar. InsyaAllah. Supaya amalan dan pahala kita berganda-ganda insyaAllah. Dalam bulan Ramadan ini, sudah pasti banyak ibadah. Banyak peluang pelaburan akhirat kita. Yang utamanya puasa, kita berterawih, kita bersahur, kita beriktikaf, bertadarus. Antaranya ialah kita berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Bukan saja kita kongsi, tapi kita invest. Kita membuat pelaburan untuk akhirat kita insya-Allah. Ramai kita buat pelaburan untung gitu begini, ada orang tengah kira bonus dan sebagainya, alhamdulillah, kira duit raya. Kita juga nak kira untuk akhirat kita nanti insya-Allah. Pagi ni kita bersama dengan MTS FAS. Apa tu Ustaz? Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Saya lama dah tahu tentang Ma'had Tahfiz ni. Dia ditubuhkan sejak tahun 2011. Dan menyewa di shop log, kelas-kelas untuk pelajar-pelajar. Subhanallah, tahfiz dan mereka belajar akademik profesional. Dan keluaran daripada sekolah ni alhamdulillah dah sambung ke pelbagai bidang. Cuma pihak pentadbiran sekolah ialah bila menyewa shop log, ada kemungkinan tuan bangunan nak guna, nak jual. Dan sekarang ni pihak pengurusan MTS FAS ini telah buat keputusan mereka ada tanah sendiri dah. Beli tanah sendiri dan moga-moga yang telah menyumbang untuk tapak ini pahalanya berjalan kekal di hari akhirat nanti. Dan sekarang ni MTS FAS dalam fasa membina bangunan. Membina bangunan untuk menempatkan ada pelajar, kelas, ada makmal, ada padang. Kalau selama ni dekat Shotlog padang pun tak ada untuk aktiviti pelajar. Tu pun menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Hafal Quran, belajar akademik, insya-Allah bakal profesional. Jadi sekarang ni nak bina bangunan yang kos dia 25 juta ringgit. Dan alhamdulillah telah ada yang mula menyumbang. Sekarang ni ada 2.4 juta dan memerlukan sumbangan lagi lah 22 juta lagi lebih insya-Allah. Bila siap nanti ada makmal, ada kelas, ada lab komputer, beri keselesaan pada pelajar, ada biasalah kantin, padang, ruang solat dan sebagainya. Inilah saham, inilah peluang. Dan MTS FAS ini memang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Dan juga berdaftar sepenuhnya dengan JAIS di Selangor ini. Dan subhanallah, kepada yang menyumbang untuk MTS FAS ini boleh buat potongan cukai dia. Dia boleh ambil dia di QR code di skrin tu. Print screen dulu. Ambil gambar dulu kat TV tu. Cik, ambil gambar dulu nanti tunjuk kat anak cik. Ambil gambar kat skrin tu, nanti tunjuk kat anak, transfer direct. Ini pelabuhan kita, tak payah pergi cari kat mana sekolah Ustaz Ambil gambar sekarang, ambil gambar kat skrin TV tu, ambil. Kemudian insya-Allah cara moden sekarang ni, bayangkan anak-anak belajar hafal Quran, belajar fardu ain. Kita dari jauh, dari utara di Perlis, dari selatan di Johor, kita menyumbang. Tadi Fitri sebut bagi RM100 berganda-ganda pahalanya insya-Allah di bulan Ramadan ini. Yang ada 100, yang ada 10 boleh bagi 10, yang ada 10,000 boleh menyumbang. Dan insya-Allah para penonton yang dikasihi sekalian, saya yakin 2 tahun ataupun 3 tahun akan datang, bangunan sekolah ni pasti akan siap insya-Allah. Cumanya ketika siap itu, duit kita ada berapa banyak di bangunan tu. Ketika anak-anak hafiz sedang hafal Quran, ketika mereka sedang belajar, masa tu dah siap bangunan, berapa banyak saham kita. Dan saham kita itulah yang akan menentukan kadar pahala kita insya-Allah. Pada ibu-ibu, ayah-ayah yang rasa nak menyumbang, ambil gambar dulu di skrin TV itu. Ada nombor akaun, ada nombor telefon. Dan kalau ada di kalangan kita yang nak follow, nak mengikuti perkembangan, proses, progress sekarang ni, boleh pergi direct ke Facebook kepunyaan, type je MTS
AZ. Yang kat tengah warna biru tu Facebook tu Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ya, untuk anda menyumbang melalui info yang diberikan. Jadi semoga-moga kita mendapat pahala dan kebaikan. Moga-moga kita menjadi insan yang dibangunkan dengan pahala yang terbaik berkat kita menyumbang kepada agama. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang, jurucakap bagi Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang berkongsi tentang peluang untuk infak di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua dapat cakna dengan arah kebaikan yang dapat kita tuju ke arah maghfirah Allah, insya-Allah. Baik, nanti Reda juga akan bersama dengan pelbagai lagi peluang untuk berinfak. Terus bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Baik, berinfak dan berwakaf adalah salah satu cara untuk bagaimana kita dapat merawat jiwa kita. Jadi untuk berbincang lebih lanjut, kita akan bersama dengan Ustaz Said Abdul Kadir, Duta Yayasan Mihrab yang berada secara dalam talian nun jauh di sana di Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Ustaz? Khabar? Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak menyentuh berkenaan dengan Yayasan Mihrab ini. Dikatakan bahawa infak ini, kita berinfak, ia merupakan salah satu cara untuk kita merawat jiwa kita. Mungkin Ustaz boleh perjelaskan sedalamnya. Silakan. Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulullah. Pejam celik aja, dah 3 minggu kita berada dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan bulan Ramadan betul-betul mengajar kita untuk buat apa-apa pun kerana Allah Ta'ala. Dan kita tak makan, tak minum bukan sebab orang nampak, tapi sebab Allah Ta'ala nampak. Dan Allah Ta'ala pandang dan kita tahu yang Allah Ta'ala sentiasa perhatikan kita. Jadi macam tu jugalah bila kita berinfak. Sebenarnya bila kita berinfak ni, dia mendatangkan satu ketenangan yang luar biasa. Sebab kita buat tu hanya semata-mata kerana Allah. Sebab bila kita buat kerana manusia, sebenarnya kita pun tahu ada satu pepatah Arab yang kata ridwan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ni adalah satu cita-cita yang takkan tercapai. Hanya kalau kita hanya semata-mata nak mengharapkan pujian manusia, nak harap manusia semuanya suka kat kita, pandang kita, tengok kita dan sebagainya, kita akan kecewa. Katakanlah kita bersedekah, kita harapkan orang pandang kita, orang puji kita, ataupun kita letakkan kat social media, kita harapkan ada orang like, ada orang share, ada orang puji dan sebagainya, kita nantinya akan kecewa. Hati tak akan tenteram dan jiwa kita akan rosak. Jiwa akan bersih apabila kita berinfak betul-betul kerana Allah. Sebab bila kita buat, kita tahu ni, Allah nampak, Allah tengok ni. Lagi-lagi zaman kita sekarang ni, kita boleh infak dengan online kan. Lagilah tak ada orang nampak. Hanya antara kita dengan Allah SWT. Pegawai bank tu pun tak tahu kan. Mudah-mudahan jiwa kita terawat dengan berinfak. InsyaAllah. Ustaz, bagaimana kita boleh kaitkan berinfak ini dengan kesihatan jiwa kita? Terutamanya kalau kita nak lihat dia daripada sudut pandang Islam dan juga secara psikologi. Silakan. Okey, alhamdulillah. Bila kita berinfak, kita tahu bahawasanya antara yang paling jelas sekali adalah dia menghilangkan rasa kikir ataupun rasa kedekut kita. Sebab rasa kedekut ni dia sebenarnya ada satu masalah psikologi juga, iaitu kita jadi orang yang narsisis, kita jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri, yang kita tak pedulikan orang lain.
kita rasa kita je yang penting, kita je yang utama dan sebagainya. Jadi bila kita berinfak, sebenarnya kita sedang bersihkan diri kita dan rawat diri kita dari sudut psikologi. Bahkan bila kita berinfak, sebenarnya dari sudut psikologi, kita bila membantu orang, kita sedang membahagiakan diri kita juga. Memang betul, kita bila memberi, kita lebih bahagia. Dan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Hati kita tenang, psikologi kita tenang. Dengan apabila kita berinfak, betul-betul kita harapkan redha Allah SWT, Allah pandang. Ingat Allah, hati kita akan tenang. InsyaAllah. Dan pastinya mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah salah satu cara untuk kita berinfak untuk dapatkan ketenangan dan kebahagiaan jiwa itu sendiri, Ustaz. Okey, salah satu daripada cara yang kita boleh cadangkanlah pada hari ini nak dapatkan ketenangan jiwa kita, tentu sekali lah dengan kita sama-sama dalam kempen membina aset Islam. Dekat skrin TV kita sekarang ni ada gambaran bagaimana sebuah masjid di Sungai Ramal Dalam yang dah hampir 95% siap. Saya sebelum datang ke Madinah ni, saya sempat pergi ke Kajang. Saya pergi tengok dekat Sungai Ramal Dalam tu, saya tengok program masjid ni, Masya Allah. Memang kalau kita tengok dari jauh, kita rasa macam terpanggil sangat nak pergi ke masjid ni sebab reka bentuknya sangat cantik. Macam dah ada kat Istanbul kita ni. Dan penduduk kat situ saya yakin lagilah teruja nak solat dekat masjid yang serba indah ni. Tapi rupa-rupanya bila kita datang dekat, rupanya ada lagi belum siap. Walaupun tengok dari luar kan, macam dah siap je masjid ni kan. 95% siap. Jadi bila 95% siap, saya cadangkan kepada semua, manfaatkan momen-momen terakhir ini, saat-saat terakhir sebelum masjid ini siap, untuk kita pun ada saham dalam pembinaan Masjid Al-Falah ni. Memang kita tengok pembinaannya dah cantik sangat dah, walaupun ada terberhenti waktu COVID-19 dengan harga barang makin meningkat dan sebagainya. Tapi nampak kerja elektrik pun dah cantik dah, PA sistem, tangki septik dan sebagainya. Alhamdulillah sangat positif. Jadi dengan kerjasama pihak muslimin dan muslimat, insya-Allah masjid tu akan siap diimarahkan insya-Allah tahun ni juga insya-Allah. Jadi apa kata terus menyumbang melalui Yayasan Mihrab di akaun Maybank yang tertera di skrin TV kita, serta boleh juga terus WhatsApp je nombor tu. Ambil kalau tak sempat nak salin, bawa keluar handphone, ambil gambar siap-siap. Nombor telefon tu insya-Allah ada pegawai kita yang akan membantu bagaimana untuk memberikan sumbangan, ataupun boleh juga tengok progres ataupun sumbangan yang terkini di infakmihrab.com, ataupun boleh juga mudah-mudahan layari segalanya Facebook dipermudahkan Mihrab. ya Ustaz. Ya. InsyaAllah. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz bersama kami dan meluangkan waktu walaupun sekarang kat sana waktu subuh kan. Terima kasih sangat-sangat. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia bersama kita Ustaz Said Abdul Kadir, Duta Yayasan Mihrab. Dah ada kat sini. Magic. Itu dia. Kita mengharapkan anda semua masih bertenaga, berjuang sehabisan untuk kita lengkapkan Ramadan yang paling indah dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ini kita nak wawarkan berkenaan dengan tonton Rara. Ramadan ini rasai semula pengalaman yang pasti membuatkan bulu roma anda meremang dengan seleksi tonton seram malam. Itu dia. Kembalikan diri anda ke alam filem nostalgia klasik seram. I Know What You Did Last Raya. Ada lagi? Puaka Ni Yang Rapik, Susuk, Gong dan Kekasihku Seru. Filem-filem berseram menghantui anda kini di Smart TV dan stream sekarang melalui Tonton. Baik, itu dia berkenaan dengan tonton Rara ya. Baik, esok kita akan kembali lagi untuk satu topik kesihatan yang saya percaya perlukan juga pemahaman daripada semua penonton kita. Ini berkenaan dengan penyakit buah pinggang. Itu dia, sebab dia tak ada tanda-tanda simptom awal. Kita rasa okey, tapi mungkin kalau anda dah agak kritikal, mungkin rasa lebih penat. Dan juga paling penting anda membuat semakan kepada doktor, tahu berapa bacaan EGFR anda. Insya-Allah jumpa doktor, dia akan nasihatkan yang terbaik untuk kesihatan. Itu dia saja bersama kami hari ini di hari Isnin. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih untuk semua penonton Indonesia. Selamat memburu malam yang terindah, malam seribu kurnia, Lailatul Qadar untuk anda mengadu berkah. Assalamualaikum. Bye. Saudara selamat hari raya semua. Kalau dinda ingin beraya, mari bertandang ke rumah kanda. Ketipang-ketipang sayang, duit raya sedapat kesayang. Kalau sudah mari beraya, selamat hari raya.